Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 6 bawah sesi 2021 dan 2022. Apa khabar semua? Selamat datang saya ucapkan ke Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Saya Cikgu Siti Rohana binti Safari, merupakan tenaga pengajar untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 6 di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra ini. Ini merupakan salah satu daripada mata pelajaran yang ditawarkan di kolej ini untuk pelajar-pelajar menduduki peperiksaan STPM. Untuk pengetahuan pelajar sekalian bahawa terdapat 7 orang tenaga pengajar yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di KISTAB, iaitu Encik Anwar bin Osman, Encik Muhammad Yunus bin Kamsan, Puan Ramnah binti Abdul Sani, Puan Aznah binti Din, saya sendiri, Puan Siti Rohana binti Safari, Puan Faridah binti Leva dan Puan Sarhani binti Tumin. Jadi mereka ini merupakan tenaga pengajar yang tidak boleh diragui lagi kepakarannya, ya pelajar-pelajar, kerana setiap cikgu ataupun tenaga pengajar yang mengajar subjek Bahasa Melayu ini berpengalaman lebih daripada 20 tahun. Baiklah, seterusnya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu ini, bentuk peperiksaannya terdiri daripada 2, ya, iaitu yang pertama dalam bentuk peperiksaan bertulis dan yang kedua dalam bentuk kerja khusus. Baiklah, mata pelajaran ini juga dibahagikan kepada 3 semester, iaitu semester 1, semester 2, semester 3. Kod untuk mata pelajaran Bahasa Melayu ialah 910. Jadi pelajar-pelajar akan menduduki peperiksaan untuk 3 semester. Untuk semester 1, iaitu Bahasa Melayu 910 Palang 1, pelajar-pelajar diberikan masa selama 2 jam untuk menduduki peperiksaan dan wajarannya ialah sebanyak 33%. Manakala untuk semester 2, pelajar-pelajar akan dinilai dalam 2 bentuk. Yang pertama, pelajar-pelajar perlu menduduki ujian bertulis, iaitu untuk kertas Bahasa Melayu 9102 dan masa yang diperuntukkan ialah selama 1 jam 30 minit. Manakala wajarannya ialah 20%. Penilaian yang kedua pula ialah dalam bentuk tugasan kerja khusus, iaitu pelajar-pelajar perlu menyiapkannya di dalam kelas pada waktu PDPC dengan bantuan guru-guru dan perlu menghantar tugasan pada waktu yang ditetapkan dan wajarannya ialah 8%. Dan yang terakhir, untuk semester 3, pelajar-pelajar akan dinilai dengan 2 cara. Yang pertama, pelajar-pelajar perlu menduduki peperiksaan bertulis, iaitu peperiksaan Bahasa Melayu 9103 dalam masa 1 jam 30 minit dengan wajaran sebanyak 22%. Dan yang terakhir, dalam semester 3 juga, pelajar-pelajar perlu melaksanakan tugasan kerja khusus, iaitu Bahasa Melayu 9105 dan wajaran yang diberikan ialah sebanyak 17%. Baiklah, pelajar-pelajar tersebut ialah huraian berkaitan dengan peperiksaan yang dilaksanakan untuk semester 1, semester 2 dan semester 3. Baik, seterusnya kita akan terus melihat isi kandungan mata pelajaran Bahasa Melayu untuk semester 1, semester 2 dan semester 3. Jadi untuk semester 1, pelajar-pelajar akan belajar berkaitan dengan sejarah perkembangan Bahasa Melayu, fonologi Bahasa Melayu, pembacaan kritis dan analitis dan juga penulisan esei tidak berformat. Ya.
Jadi untuk tajuk yang pertama ataupun fasa yang pertama iaitu berkaitan dengan sejarah dan perkembangan bahasa Melayu. Di sini pelajar-pelajar akan membincangkan berkaitan dengan asal-usul bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu moden dan unsur asing dalam bahasa Melayu. Dan untuk yang seterusnya sebagai persediaan untuk peperiksaan bertulis itu, pelajar-pelajar juga akan membincangkan tajuk fonologi, iaitu berkaitan dengan definisi fonetik dan fonemik, penggolongan dan penghasilan bunyi bahasa, sistem ejaan bahasa dan juga tanda baca. Selain itu juga, pelajar-pelajar akan dilatih untuk menjawab soalan berkaitan dengan pembacaan kritis dan analitis, iaitu pelajar-pelajar akan diberikan satu petikan dan pelajar-pelajar perlu membaca dan memahami isi kandungan teks dan dapat menilai isi secara analitis dan kritis dan seterusnya dapat menjawab semua soalan dengan lengkap berpandukan markah yang diberikan. Dan untuk yang terakhir dalam semester 1 ini, pelajar-pelajar juga perlu menjawab soalan yang berkaitan dengan penulisan esei tidak berformat. Jadi di dalam kelas nanti, guru-guru akan membimbing dan membantu pelajar-pelajar bagaimana untuk menghasilkan penulisan esei yang bermutu dan berkualiti. Tema yang mencakupi penulisan esei tidak berformat ini ialah tema yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, alam sekitar, geografi dan ICT. Dan pelajar nanti di dalam peperiksaan akan diberikan 3 soalan esei, namun hanya perlu jawab 1. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan lihat isi kandungan mata pelajaran Bahasa Melayu untuk semester 2. Jadi untuk semester 2, pelajar-pelajar kita akan membincangkan tajuk yang berkaitan dengan morfologi dan sintaksis. Mungkin istilah ini agak asing kepada pelajar-pelajar, tetapi tidak mengapa. Kita ada guru-guru yang cukup berpengalaman dan berkredibiliti untuk membimbing pelajar-pelajar tingkatan 6 di KISTAB dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Baik, dalam tajuk morfologi untuk semester 2 ini kita akan membincangkan konsep yang berkaitan dengan morfem, alamorf, morfofonem dan juga konsep kata. Selain itu juga dalam tajuk morfologi ini juga kita akan belajar tentang bentuk kata dan golongan kata. Selain daripada tajuk morfologi, kita juga akan belajar berkaitan dengan sintaksis. Apakah itu sintaksis? Dan dalam sintaksis kita akan membincangkan berkaitan dengan konsep ayat, klausa, subjek dan predikat, frasa. Jadi tajuk-tajuk ini akan dipelajari bersama-sama dengan bimbingan semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu. Jangan risau mungkin bila kita dengar istilah tu macam susah, macam pelik, tapi sebenarnya menjadi mudah nanti. Okey. Dan untuk semester 2 ini juga pelajar-pelajar akan didedahkan dengan latihan mengenal kesalahan bahasa, iaitu di bawah tajuk analisis kesalahan bahasa. Dan jangan lupa untuk semester 2, pelajar perlu melaksanakan tugasan kerja khusus. Selain pada persediaan untuk menghadapi peperiksaan bertulis, pelajar-pelajar juga perlu bersedia untuk menyiapkan dan menghantar tugasan kerja khusus. Dan tugasan kerja khusus untuk semester 2 ini ialah penulisan esei berformat. Dan esei berformat itu mencakupi tajuk-tajuk ataupun format yang berkaitan dengan laporan, syarahan, teks ucapan, ceramah, memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan dan surat kiriman rasmi.
Kerja khusus Bahasa Melayu agak istimewa kerana pelajar-pelajar akan melaksanakan dan menyiapkannya di dalam kelas waktu PDPC dengan bimbingan kami semua. Jadi jangan risau. Baik, seterusnya untuk semester 3, ya, pelajar sekalian, kita akan belajar tajuk wacana, retorik, variasi bahasa, laras bahasa, semantik, pragmatik dan juga penulisan ilmiah. Ya. Dan penulisan ilmiah itu merupakan kerja khusus yang perlu disiapkan dan dilaksanakan. Penulisan esei ilmiah ini, ya, pelajar-pelajar, merupakan penulisan hasil penyelidikan pelajar-pelajar bersama rakan-rakan. Hasil kajian ini dibuat secara berkumpulan, ya, dilakukan sewaktu PDPC dan pelajar-pelajar akan dilatih, dibimbing untuk menghasilkan penulisan yang panjangnya lebih kurang antara 2,000 hingga 2,500 patah perkataan. Dan untuk tugasan kerja khusus ini, iaitu untuk menghasilkan penulisan esei ilmiah ini, pelajar-pelajar perlu melaksanakan pembentangan ataupun viva secara berkumpulan. Tetapi penilaian markah akan diberi secara individu. Ya. Markahnya ialah 50, manakala wajarannya ialah 17%. Jadi itulah gambaran, ya, tentang mata pelajaran Bahasa Melayu STPM, ya. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua sudah bersedia untuk meneruskan cabaran bagi mencapai kecemerlangan untuk mencapai cita-cita yang pelajar-pelajar idamkan, iaitu tentunya untuk menjejakkan kaki ke Menara Gading. Jadi, kami di sini mendoakan pelajar-pelajar akan dapat mencapai apa yang dihajatkan dan bersedia untuk datang ke Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Kami di sini setia menanti anda. Sekian, hingga berjumpa nanti. Bye.